Okey, seperti biasa kita akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana pun boleh, kalau ada soalan boleh unmutekan dan bertanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi yang membantu dan mengizinkan kita terus bersama untuk menambahkan pengetahuan kita tentang kalimah Al-Quran ya. So sebelum kita masuk ke stage untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, tafsir dan tadabbur, adalah penting untuk kita menguasai vocab dia ya. Bahasa Inggeris dipanggil vocab lah. Ya, bahasa Arabnya kalimah Al-Quran tu kita mahirkan betul-betul. Dalam Al-Quran terdapat berapa? 77,347 kalimah ya Al-Quran, yang mana lebih kurang 3,000 adalah berulang ya. Maknanya lebih kurang 3,000 kalimah yang berlainan, tapi dia banyak kali ulang ya, dia banyak kali ulang. So kalau kita mahir dalam 2,000 ke 3,000 ke kalimah tu, insya-Allah kita sebenarnya boleh mahir ya memahami ayat-ayat Al-Quran nanti insya-Allah. Okey, so saya teruskan perkongsian dengan senarai kalimah-kalimah yang berkaitan dengan ilahun ya. Ilahun tu adalah kata terbitan daripada alif lam ha. Alif lam ha ni ialah 3 huruf akar. Dalam konteks ni dia tidak ada kata dasar ya, dia terus alif lam ha tu terus membina kata terbitan ilahun dalam bentuk kata nama ya, dalam bentuk kata nama. Jadi sekarang ni kita nak melihat ilahun tu digunakan di dalam Al-Quran dalam berbagai-bagai bentuk ya, ataupun berbagai-bagai konteks ya. So konteks makna dia sama ya. Sebab tu kita Al-Quran ni jangan hanya bergantung kepada terjemahan, sebab terjemahan tu makna dia sama tapi konteks dia berbeza. Ya, so kalau kita tengok ilahaka ni dia makna dia Tuhan juga, Tuhan engkau. Yang ni pun Tuhan juga. Ya. Di sini pun Tuhan juga kalau terjemahan ya. Sini pun Tuhan juga. Ya, tetapi kita sebenarnya konteks Tuhan di sini dengan konteks Tuhan di sini berbeza. Konteks Tuhan di sini berbeza dengan di sini. Ya, yang sini pula konteks Tuhan tu berbeza. Yang sini dia mengambil bahagian peranan mubtada. Di sini Tuhan tidak mubtada, dia adalah mausuf. Ya, so yang tu yang kita nak belajar mengenal, bukannya daripada terjemahan ya. Kita nak memahaminya daripada mengenal kalimah itu sendiri ya, di dalam ayat itu. Okey, sini pula ilahun di sini Tuhan juga makna dia. Tetapi peranan dia apa? Dia adalah khabar kepada ilahu di sini. Dua-dua ni adalah Tuhan. Ya, sini Tuhan, sini Tuhan. Tapi di sini Tuhannya memainkan peranan berbeza dengan Tuhan di sini. Ya, ini Tuhan ni adalah mubtada yang marfu', sedangkan sini adalah khabar dia yang marfu'. Terjemahan tak dapat membantu kita ya untuk memahami Al-Quran dengan sepenuhnya. So hari ini kita teruskan perkongsian sambungan semalam. Malam kita mengakhiri dengan wa ma min ilahin. Sini pun Tuhan juga ya. Nampak Tuhan juga, tetapi dia mengambil i'rab yang majrur, yang berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang di atas ini ya. Okey. Kenapa dia majrur? Kerana ada harfun jar min ya. Min ilahin, dia mesti
ilahin, tak boleh min ilaha, tak boleh min ilahun, ya, dan dia mesti bertanwin, ya, mesti bertanwin. Min ilahi pun tak boleh juga, ya, so kena min ilahin. Tu yang kita kena fahamkan, ya, kenalkan, ya. Ilahin dengan ilahi adalah Tuhan, tapi berbeza, ya, status dan konteks dia. Okey, hari ini kita akan sambung dengan ayat mana? Ayat An-Nisa. Ya, 3 adalah Ali Imran. Kita dah habis Ali Imran, kita masuk An-Nisa, ada 2 contoh, ya. Ayat 1 ayat 87 dan satu lagi contoh diberikan untuk kita ialah ayat 171, ya. So satu dalam bentuk ilaha, satu dalam bentuk ilahun, ya. Sebenarnya kita dah konteks-konteks ni kita dah jumpa sebelum ni, cuma kita nak melihat konteks yang kita dah belajar sebelum ni digunakan dalam ayat ini, ya, surah An-Nisa, iaitu bermula dengan Allahu la ilaha. Okey. So yang ni di mana kita dah belajar ayat kontrak yang macam ni, ya, susunan kalimah-kalimah macam ni ialah di mana Allah tu adalah mubtada. Okey, Allah adalah mubtada. Ayat mubtada tu apa? Kalimah yang digunakan untuk memulakan ayat, ya, ayat yang nominatif. Ya, dipanggil ayat nominatif, iaitu kita rujuk sini, ya, di mana ada Allah ni, Allah ni bermakna konteks dia samalah tu, ya, kerana Allah tu adalah mubtada, ya, mubtada. So Allahu la, jadi Allahu la ilaha illahu ini mubtada dia. Mubtada mestilah marfu', ya. Semua mubtada adalah kalimah isim, ya. Mubtada tidak boleh kalimah fi'lun, ya. Kalau kalimah fi'lun dia tidak dinamakan mubtada, ya, dia akan membina ayat fi'liyah, dia panggil, ya, ayat fi'liyah. So ini mubtada Allah mestilah dia mengambil hu, dia tak boleh ha, ya. Sebab dia masih lagi independen, masih lagi berdikari. Tidak ada kalimah lain yang mempengaruhi dia, dia mesti ambil i'rab yang marfu', ya. So bila dia marfu', khabar dia pun marfu' juga, ya. So dalam konteks ini khabar dia apa dia? Khabar dia ialah keseluruhan kalimah ataupun rangkaian kalimah la ilaha illahu ni dia punya khabar dia, ya. So bermakna kalau kita nak status la ilaha illallah keseluruhan ni status yang marfu' rafa' lah, ya, marfu' atau rafa', sebab dia adalah khabar kepada Allah, ya, iaitu Allah tu siapa? Allah kata, ya, Allah tu ialah tiada Tuhan satu pun melainkan dia. Itulah Allah, ya. Oh, yang ni adalah khabar kepada Allah yang mubtada, ya. So ayat selepasnya ialah memenuhi ayat kepada khabar tadi, ya. Nak meneruskan cerita tentang sambungan, ya, sambung kepada la ilaha illallah tu. Dah Allah terangkan siapa dia tu, lepas tu nak menceritakan apa yang Allah boleh buat, ya, ya, dengan so yang ni kita boleh katakan sambungan ayat sajalah, ya, sambungan ayat. Sambungan ayat tu bermakna apa? Menyambung cerita selepasnya khabar. Dah habis cerita khabar tadi, Allah menceritakanlah, ya, tentang Allah tu apa yang dia boleh lakukan, ya.
iaitu la yajma'annakum. Ya, Allah tu apa dia boleh buat? La yajma'annakum. Ya. La ni adalah lam taukid. Kita panggil lam taukid yang bermakna pasti, ya, ataupun benar-benar. Kalau nak, kadang-kadang digunakan sesungguhnya, indeed, bahasa Inggeris dia. Jim, mim, ain kita pun selalu jumpa jamak mana apa? Ramai. Ya. Itu kata nama. Tetapi di dalam ayat ni dia digunakan dalam bentuk fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lun mudhari'. Ya, macam mana kita tahu fi'lun mudhari'? Dia bermula dengan ya ni. Ya. La ni ialah huruf taukid. Ya, kemudian digabungkan dengan ya, dengan apa? Ya jama'anna ni adalah satu kalimah fi'il mudhari'. Ya, so bermakna ya ni ialah dia. Dia ni merujuk kepada siapa? Allah tadilah, ya. Huwa ni ialah Allah. Jadi jama'anna bermakna apa? Mengumpulkan. Ya, jamak kan? Jamak tu banyak. So maknanya nanti kita akan dikumpulkan, ramai-ramai kita ni akan dikumpulkan sekali. Itu maknanya la yajma'annakum. Dan di sini kalimah ni menggunakan dua harfun taukid, ya. Maknanya makna kepada kalimah ni sangat penting. Sampai dua kali Allah gunakan. Mute kan. Boleh tolong mute kan, ya. Apa ni, co-host, tolong mute kan apa peserta yang kalau tidak dia ada bunyiran, ya. Okey. Pasti, ya, sudah tentu dia, ya tu dia. Lepas tu ya jama'anna akan mengumpulkan, ya. Jadi ya ni adalah fa'il, pelaku kepada kata kerjanya, dan apakah objeknya ialah kum. Kum ni adalah objek. Kamu semua tu adalah objek kepada fi'il mudhari' ni. Jadi pasti dia akan mengumpulkan kamu semua. Kum ialah isim dhamir kepada orang kedua, ya, kamu yang ramai. Ya, dan kum dia tidak ada dalam senarai fa'il, ya. Kalau dalam senarai fa'il dia tidak ada kum, dia ada untuk kamu semua ialah tum. Ya, untuk kamu semua orang kedua, kalau fa'il tum, bukannya kum, ya. So kalau kita jumpa kum di dalam Al-Quran, kita tahu dia bukannya fa'il, dia bukannya pelaku kepada perbuatan tu, ya. Dia adalah objek. Jadi pelaku dia mestilah selain pada kum tu, iaitu apa dia? Ya ni. Ya ni menunjukkan seorang, ya. Sebab apa? Allah ialah singular. So tak boleh gunakan yang jamak, ya. Sebab tu ya ni kalau jamak, macam mana kita nak mengenal tanda kalimah tu fa'il mudhari'? Selepas nun ni dia ada waw, ya. Dia ada waw tu lepas tu dengan ada nun baris atas, yajma'annunakum. Itu kalau mereka lah, ya. Mereka akan mengumpulkan kamu, ya. Tetapi sini tidak ada tanda jamak dia kepada pelaku. Jadi pelakunya hanya seorang, iaitu Allah. Allah memang tidak boleh gunakan jamak, ya, tambahan jamak, ya. Dan kum adalah objek dia, ya. Kamu semua ni adalah objek kepada siapa yang akan kena kumpul tu ialah kum, ya, kamu semua. So lam ni dipanggilkan lam taukid
Nun ni dipanggilkan nun taukid. Taukid tu bermakna apa? Penekanan. Particle of apa dia penekanan bahasa Inggeris, emphasis, particle of emphasis, ya. Okey, ila harfun jar, kita lalu jumpa ila, ke, ya, harfun jar. Jadi selepas harfun jar mesti kalimah selepasnya ialah isim yang majrur, ya. Sebab itulah yaumi bukannya yauma ataupun yaumu, ya. Yaumi ni asal dia apa? Yaumi ni sebenarnya asal dia ialah yauma, ya, sebab dia dalam kumpulan isim zaraf zaman. Isim zaraf kalimah terakhirnya mengambil baris atas yang mabni, ya. Maknanya dia tidak ada tanwin, ya, walaupun dia dalam bentuk nakirah, ya. So memang dia tidak bertanwin. So asalnya yauma, tetapi ada ila, dia sudah menjadi majrur, jadi yaumi. So dalam konteks ni hari, yaumi ialah hari. So makna kepada hari itu tergantung. Kalau tidak ada kalimah al-qiyamah, ya. So cuba tak ada al-qiyamah, apa terjadi? Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua kepada ataupun ke hari. So hari itu tergantung. Sebab itulah perlukan pertalian dipanggilkan idhafah. Idhafah tu maknanya sandaran, iaitu hari tadi perlukan satu kalimah yang kedua untuk dia bersandar makna dia. Ya, bersandar makna dia. Kalau tidak, makna hari itu tergantung. So bila ada al-qiyamah, jadi hari kiamat, barulah sempurna makna kepada yaumi tadilah. Itulah konsep dipanggilkan idhafah, ya, iaitu kalimah yang bersandar. Jadi makna yaumi ini bersandar kepada al-qiyamah, ya. So dalam Arab yang bersandar tu dipanggilkan mudhaf, ya. Asalnya mudhafun, tetapi kita waqafkan bunyi dia mudhaf, ya, mudhaf. So mudhaf dia ada karakter dia, ya. Kalimah mudhaf yang pertama kepada idhafah ni, dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Yang keduanya, dia tidak boleh bertanwin. Ya, kalau dalam kalimah tu dia bertanwin, bermakna dia bukan mudhaf. Dia berfungsi sebagai kalimah yang lain selain daripada mudhaf. So bila aku soalan, nak ingat dulu yang kum di sini bukan dia objek, dan dia bukan objek maf'ul bih di sini lah. apa dia? Ini kum. Yes, kalau objek Arab dia maf'ul bih lah. Dan sini dia bukan fa'il yang sebenarnya. Fa'il yang sebenarnya adalah Allah lah. Ya ni. Ya. Ya tu fa'il dia. Okey. So ini harfun taukid. Ini fa'il dia, ini kata kerja dia, ini objek dia. Ya, so bermakna dia ada berapa komponen tu? Ada 4 komponen, ya. Particle of emphasis, the dua pelaku, the verb kata kerjanya, and the object. 4. Ya, so semuanya digabungkan dalam satu, ya. Okey, balik kepada sini. Yaumil qiyamitilah mati, ya. Tak kena baris bawah kerana al-qiyamati adalah mudhafun ilaih kepada yaumi. So semua mudhafun ilaih dia dalam Al-Quran
akan mengambil i'rab yang majrur. Ya, mesti i'rab yang majrur. Kebanyakannya ditandakan dengan baris kasrah kepada huruf yang terakhir. Ya, huruf terakhir sini ialah ta marbutah tu. Sebab itulah ta marbutah mengambil baris kasrah. Ya. Dia tidak bertanwin. Kenapa? Kerana dia isim ni adalah isim ma'rifah. Ada alif lam ta'rifah. Jadi ta ni tidak bertanwin. Ya. Kalau kalimah ni tidak ada alif lam ta'rifah, so dia akan mengambil tanwin. Qiyamatin. Qiyamatin. Tapi bila dia jadi isim ma'rifah, dia tidak boleh mengambil tanwin, jadilah al-qiyamati. Ya, itu adalah mudhafun ilaih. Apa dia makna mudhafun ilaih? Yang disandarkan kepadanya. Yang menyandar tadi siapa? Yaumi. Dia yang bersandar kepada al-qiyamati. Al-qiyamati itu ialah yang disandarkan kepada itu. Sebab tu nama dia mudhafun ilaihi. Ilaihi itu maknanya kepadanya lah. Ya, sandaran kepadanya. Okey. Lagi soalan tu pasal bila maf'ul bih kum ni dia objek, dia bukan fa'ilnya, dia latih nak fa'il ni, dia latih nak fa'il ni adakah yang kita belajar dulu, yang saya belajar dulu, Allah tu nak nanti nak fa'il yang melakukan. Allah, betul. Ya ni Allah lah. Dia nak fa'il sebenarnya lebih tinggi lah kedudukan dia begitu. Sini tak ada naib fa'il ya. Oh, tak ada fa'il. Tak ada. Ini bukan ayat majhul. Ini ayat maklum. Oh, ya betul. Ini objek dalam kalimah yang maklum. Bukannya objek kepada kalimah majhul. Oh, majhul saja. Tak perlu lantik naib fa'il lah. Tak ada kena-mengena dengan naib fa'il dalam ni. Naib fa'il hanya dibahaskan dalam ayat majhul ya, ayat kalimah kata kerja yang bentuk daripada ayat kalimah majhul. So maknanya ayat maklum boleh ada objek, ayat majhul mesti ada objek. Ya, ayat majhul memang ada objek. Yang objek itulah yang biasanya ditukarkan dalam konteks menjadi naib fa'il. Sebab dalam ayat ayat majhul fa'il dia tidak ada. Tapi ini fa'il ada. Bila fa'il ada tidak boleh ada naib fa'il ya. Dia bercanggahlah. Kan ya? Yang mana sebut fa'il mudhari' majhul lah. Fa'il mudhari' majhul lah. Yang ni? Ya. Yang ni maklum. Oh, maklum. Mana bila fa'il mudhari' majhul saja akan kalau mudhari' majhul tidak ada fa'il ya. Di sini fa'il maklum. Kalau fa'il mudhari' majhul saja dia pasif, maknanya perlu gantikan dalam fa'il lah. Ya, pasif. Jadi fa'il itu akan menjadi naib fa'il. Okey, ila yaumil qiyamah ya, kepada hari akhirat. Jadi maknanya kita semua ni Allah kata kita ni semua akan dikumpulkan ya, kumpulkan kepada hari kiamat tadi. No one yang terlepas. Tak ada orang yang escape. Ya, semua Allah kata la yajma'annakum, maknanya semualah ya. Ila yaumil qiyamah, kepada hari akhirat nanti, dan Allah sudahi dengan la raiba fi, yang tidak ada
keraguan di dalamnya. Ya. So di dalamnya tu maksudnya apa? Peristiwa yang kita semua ni akan dikumpulkan ni, ya. So dia tidak ada keraguan, ya, confirm. Ya. So tidak perlu diragu-ragu, malah kita kena yakinlah, ya, yakin yang kita akan semua ni akan dikumpulkan semua sekali di hari kiamat nanti, ya. So proses hari kiamat ni macam mana? Pertamanya tiupan pertama sangkakala tu seluruh alam ni akan hancur, ya, akan hancur. Dan tiupan yang kedua tu kita semua akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan untuk dikumpulkan. So ya, so layar jema'an nakung ni berlaku selepas sangkakala yang ditiupkan yang kedua tu, semua kita akan keluar daripada kubur tempat kita duduk selamanya sebelum itu, ya, dan akan kumpul untuk dihisab, ya, untuk ditemukan dengan Allah, untuk diadili apa yang telah kita lakukan di dunia, ya. Tak kira siapalah, ya, sekarang ni Presiden Amerika Biden mungkin nampak hebatlah sekarang, ya, ya, tetapi di akhirat nanti semua orang, termasuklah Presiden Amerika pun, semuanya akan tunduk, ya, kepada Allah, kerana Allah yang berkuasa. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang berkuasa, ya, hanya Allah saja. Sebab tu di dalam ayat keempat Al-Fatihah, Allah kata Maliki Yaumiddin, ya. Allah tu, ayat kedua Rabbil Alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, dan ayat keempat Allah kata Maliki, dialah penguasa, dialah raja, dialah yang memerintah, dialah segala-galanya pada hari itu, ya, pada hari Yaumiddin, ialah pada hari pembalasan, iaitu di hari kiamat ni, ya. Pada masa tu tidak ada siapa pun yang berkuasa yang hebat, ya. So kehebatan di dunia dulu semua dah tinggal, tak kira siapa pun, ya. Ya, selalu kehebat dunia ni kita selalu sekarang ni kita rujuk kepada Presiden Amerika lah, ya. Biden, sebelum tu siapa, Trump, kan, ya. Nampak macam hebat, kan, ya. Sekarang ni Presiden Rusia Putin, ya, nampak hebat-hebat semua sekarang, kan, ya. Tapi kerana mereka tidak beriman, ya, kerana tidak beriman, maka di akhirat nanti kehidupan mereka akan tidak selesa, ya, tidak selesa, kerana akan bertemu dengan Yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini confirm Allah kata la raiba fihi, ya, tidak ada keraguan. La adalah harfun la nafiyah lil jins, ya, lil jins sekali lagi. Sebab itu raiba, ya, dia mengambil nakirah tidak bertanwin dan mansub, ya, nakirah tidak bertanwin dan mengambil baris atas. Ya, itulah bentuk la nafiyah, sama dengan ni, ya. La isim dia akan mengambil nakirah tidak bertanwin dan mansub. La ini dengan la ni sama dia punya fungsi dia, ya. La nafiyah lil jinsi, ya. Okey. Itu selesai, ya, untuk ayat ni, untuk mengenal kalimah ilaha, ya. Kita habiskan sekejap mengenal yang ni saja, ya. Mungkin kalau tak sempat habis dengan detail pun, kawan-kawan kita mengenal, kita sambung besok. Bermula dengan innama, ya. Innama adalah yang ni dipanggilkan kalimah yang dalam kategori dipanggil kafah wal makfufah. Itu Arab dia, ya.
Kalau nak ingat susah ya. Susah nak ingatnya ya. Kafah wal makfufah ni apa dia ya? Susah nak ingat. Lebih kurang makna dia, yang pentingnya kita memahami istilah dia. Ya. Istilah dia ialah inna ni, sebenarnya gabungan inna ni ialah harfun taukid. Ya, harfun taukid. Kemudian ma ni harfun restriction. Yang makfufah tu, kafah tu maknanya restricting. Dia menghalang. Ya, makfufah tu kena halang. Itu dia punya konsep dia ya. Complicated sikit. Ya. Tetapi apa yang kita nak faham ialah inna sepatutnya ada apa? Ada isim yang mansub. Isimnya yang mansub. Ya. Tetapi disebabkan ma ni jadi penghalang kepada adanya isim yang mansub kepada inna. Itu dia punya konsep ya, kalau kita nak memahami secara detail ya. Jadi inna ni biasanya dia ada isim yang mansub, harfun yang marfu'. Itu biasanya dia punya undang-undang inna ya. Kalau tidak ada ma, so ma ni menjadi penghalang dia ya untuk berfungsi sebagai harfun nasab. So maknanya tidak ada isim yang nasab kepada inna ni. So dia akan tidak berfungsi. Itu maksud dia. So inna ni tidak berfungsi sebagai inna biasa. Dia tak berfungsi sebagai sini. Inna ni dia berfungsi sebagai harfun nasab yang ada isim mansub ya, dan juga khabar yang marfu'. Di sini dia tidak. Sebab itulah Allah ni tidak mengambil mansub. Sebab dia tidak dalam konteks isim kepada inna lagi dah. Sebab dihalang oleh ma tu ya. So jadi Allah ni memainkan peranan seperti biasa, iaitu sebagai mubtada'. So dia memainkan peranan sebagai mubtada' dan dia bukannya isim inna. Jadi dia mengambil i'rab yang marfu'. So bila dia i'rab marfu', ilahun adalah khabar kepada Allahu, dia pun marfu'. Jadi Allahul ilahun khabar yang marfu', wahidun adalah sifat kepada ilahun, so dia akan mengikut ilahun. Jadilah wahidun ya. Lepas tu diteruskan dengan ayat seterusnya, subhanahu an yakuna lahu walad ya, maha suci dia. An yakuna maknanya dan bahawa dia adalah baginya, ayaku maknanya bahawa bagi tidak ada. Sini an ni mengambil bentuk yang negate ya. An dalam Al-Quran kadang-kadang kita tengok tidak dituliskan kalimah nafiahnya, tapi an mengikut konteks ayat tu dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Ya, so dalam konteks ini dia mengambil position yang negation, di mananya tidaklah Allah itu baginya walad, ya, ada anak. Itu maksud dia an ya. So itu lebih kurang penerangan untuk ayat ini yang berkaitan dengan ilahun yang marfu'. Yani ilaha adalah mansub sebab dia isim kepada lah. Yang ni dia marfu' kerana dia khabar kepada Allahu yang marfu' ya, yang berperanan sebagai mubtada' kerana inna tu tidak berfungsi disebabkan oleh ma ni ya. Ma ni particle of restriction ya. Nanti saya akan cari dalam bahasa Arab dia apa sebenarnya ma tu, yang particle of restriction tu, insyaAllah ya. Ustaz, ma saja yang ma pula. Apa ni?
ma tu kalau dia menghalang inna, atau ada tak selain pada inna atau kawan-kawan inna tu ke? Kalau katalah an-nama samalah. Ya, kalau kalimah selepas in-nama ada juga an-nama. Anna tu dia kawan pada inna kan. So kalau an-nama, so ma tu pun jadi penghalang lah. So dia tidak berfungsi sebagai anna yang biasanya berfungsi sebagai inna. Ya, dia biasanya hanya digunakan untuk inna ataupun anna. Dua tu je lah ya. Setakat ni yang saya jumpa baru dua sajalah. Ya, so dalam surah Yasin tu ayat ke berapa ada innama, ayat ke-11 je. Innama yunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim tu. Itu innama yang samalah tu, iaitu kafah wa makfufah. Jadi ma tu yang menghalang, inna tu mengambil isim, sebab dalam tu dia tak ada isim yang mansub. Lepas innama tu dia ada kalimah yunziru, kalimah fi'il mudhari'. Tak ada kalimah isim yang menjadi isim kepada inna. So dia tidak berfungsi sebagai macam tadi innallaha, ya, itu dia berfungsi sebab tidak ada ma. Okey, tak apa, insyaAllah kita akan berjumpa lagi, banyak lagi ya yang kita perlu belajar Al-Quran ni ya. Memang ilmu Al-Quran ni dia hebat ya, dia versatile yang kita perlu spend masa lah untuk melihat ya dan memahaminya pelan-pelan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.